Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul kiram lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina Muhammadanil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terlebih dahulu syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini sekali lagi dapat kita bersama dalam kuliah subuh kita, dan seperti biasa di sini kita mengguna pakai Kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13. Baik, hari ini kita masuk masalah 189. Baik, dia kata silaturrahim itu qarabah yang berkait-kaitan dengan setengahnya dengan setengahnya. Baik, tuan-tuan, apa cerita kita pagi ni? Kita belum selesai, kita belum habis lagi tajuk ni berkenaan dengan silaturrahim, ataupun tajuk besar dia ma jaa fi rahmatil muslimi. Apa dia? Iaitu Islam punya teaching, Islam punya pendidikan, dan antara tarbiyah yang Islam ajar, dia bukan setakat suruh kita puasa, bukan setakat suruh kita semayang, suruh kita zakat, suruh kita umrah, suruh kita haji, setakat tutup aurat ke apa semua, dah. Islam tu dia syumul. Islam tu adalah Islam yang kamil, Islam yang syumul, yang sempurna, yang kita lihat agama lain tak ada dalam Islam. Dan di antara kesempurnaan Islam apa dia? Sifat rahmah sesama makhluk. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa dia rahmah ni? Kasih sayang. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala sendiri
boleh pi tunjuk kasih sayang kepada semua makhluk. Awak kita tak boleh tunjuk benda yang sama kepada semua orang. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Bahkan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ni pun bukan kerana pahala kita sebenarnya, tapi adalah kerana rahmah Allah. Tuan-tuan boleh main masjid ni pun atas rahmah Allah. Tuan-tuan boleh puasa hari ni pun atas rahmah Allah. Banyak orang dia ada harta, tapi dia tak tenang dengan harta dia. Pasal apa? Tak ada rahmah dalam harta. Hidup dia tu tak ada rahmah Allah Ta'ala. Sebab tu hidup dia jadi kosot, hidup dia jadi serabut, duit banyak. Samalah tu dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tidur di bantai, tapi tuan-tuan boleh ke jamin yang tuan-tuan tidur lena? Kita boleh tidur mana-mana bantai, kita boleh tidur atas tilam mana-mana kita mau tidur, tapi kita tak mampu untuk lena dalam tidur tu. Lena tu juga kalau tengok balik secara halus, itu rahmah Allah. Nampak tak? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Tuan-tuan boleh beli berapa banyak makanan. Kita buka puasa, kita nak beli apa, kita boleh beli. Duit ada. Tapi bila time kita nak makan tu, la ilaha illallah, sama ada Tuhan izin ataupun tidak, kita boleh makan. Ada orang dia boleh selera dengan makanan tu, ada orang dia tak selera pun. Walhal masa dia tengok makanan tu tadi, semua dia nak sapu. Yang tu dia nak, yang ni dia nak, yang ni dia. Sampai masa nak masuk tekak dia tu, Tuhan stop, Tuhan cut dia punya selera tu. Allah Ta'ala tak bagi rahmah untuk dia rasa nikmat makanan yang dia beli tu. Kalau tuan-tuan fikir yang tu, tuan-tuan, la ilaha illallah, besarnya Tuhan ni Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Dia bukan setakat bagi kita mampu beli makanan tu, dia bagi kita berselera pula dengan makanan tu. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Allah Subhanahu wa ta'ala dia bagi anak-anak semua berjaya. Anak-anak semua berjaya. Alhamdulillah, daripada kecil sampailah yang sulung semua hebat-hebat belaka. Tetapi Allah Ta'ala ditakdirkan dia tak dapat rahmah daripada keluarga tu. Anak yang berjaya tu lupa orang tua. Seorang-seorang tak ingat orang tua dia. Seorang-seorang tak peduli mak bapak dia. Tuan-tuan dapat rahmahkah bila ada anak macam tu? Maka syukurlah tuan-tuan, kita ada anak beranak, kita ada keluarga yang anak beranak ni sayang mak ayah dia. Alhamdulillah, maknanya keluarga tu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala boleh tunjuk rahmah kepada kita lagu tu, awak kita tak boleh tunjuk. Awak kita tak boleh share kasih sayang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Seperti mana Nabi SAW kata apa? Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu di muka bumi, nescaya kamu akan disayangi oleh semua makhluk di langit. Maknanya makhluk di langit siapa? Malaikat. So kita kalau nak dapat payung malaikat ni, kita nak dapat kasih sayang malaikat ni, kita ni kena tunjuk dulu kasih sayang sesama orang. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. So itu yang kita baca pada kuliah kita yang sudah. Kan? Baik, kemudian dia kata apa? Rahim itu qarabah yang berkaitan dengan setengahnya. Maka qarabah yang berkaitan-kaitan itulah yang disuruh syarak. Jangan putus akan dia sebagaimana sabda Nabi. Yang ni sebenarnya tajuk ni kita dah bincang dulu. Cuma dia masuk sikit lagi. Cerita tentang rahim ataupun silaturrahim sesama adik-beradik. Silaturrahim sesama anak beranak. Silaturrahim sesama insan sesama insan. Kita habaq dah dulu satu hadis pentingnya kita jaga hubungan silaturrahim ni, pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Tuan-tuan tak usah risau.
Style saya sebut 2-3 patah ayat Quran baca, sebut 3-4 patah hadis main masuk sekali. So kita kepung jemaah kita ni dengan hadis, dengan ayat Quran, dengan dalil, nak bagi orang percaya. So apa kita nak lagi? Kalau Quran dah kata, Nabi pun dah kata. Satu hari seorang sahabat Nabi, budak muda, dia masuk majlis Nabi. Nabi tengah menyampaikan ilmu di Masjid Nabawi sendiri, kan? Tengah Nabi duk cakap ni, tiba-tiba Nabi SAW kata di kalangan sahabat, di hadapan audiens dia, la yujalisunal yaum qati'ur rahimin. Nabi kata, jangan duduk sekali dalam majlis ni orang yang memutuskan silaturahim. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam mana Nabi boleh tahu di kalangan jemaah ni ada pemutus silaturahim? Tuan-tuan, di antara kelebihan Nabi SAW, dia selalu didampingi oleh Jibril. Jibril lah yang habaqkan Nabi. Rupanya benda yang Nabi kata tu betul-betul berlaku di kalangan jemaah. Ada satu orang budak muda, rupanya dia ni memutuskan silaturahim dengan mak menakan dia, mak saudara dia. Maka budak ni lah yang dimaksudkan oleh Nabi ni. Akhirnya budak tu keluar daripada masjid ni. Nabi kata, la yujalisunal yaum qati'ur rahimin. Jangan duk sekali dengan kita hari ni orang yang memutus silaturahim. Bangkit seorang budak muda, dia pun keluar, rupanya dialah yang dimaksudkan oleh Nabi. Kan? Dalam hadis, dia pun pergi cari mak menakan dia ni, yang dah lama dia tak sembang ni, yang dia dah lama tak bercakap ni. Dia pergi minta ampun, dia pergi minta maaf, dia pergi minta halai dunia akhirat. Kemudian dia return balik, dia pergi jumpa balik majlis, dia pergi jumpa balik Nabi, dia berada balik semula dalam majlis ilmu. Bila Nabi tengok budak muda ni tadi, yang Nabi maksudkan tadi, dialah yang memutuskan silaturahim tu. Bila Nabi tengok dia dah patah balik, dia dah kembali balik, masuk dalam masjid balik, dia dah settle segala masalah dia dengan mak menakan dia. Nabi kata apa? Fa inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah. Apa dia rahmat ni tadi? Kasih sayang Allah. Fa inna rahmatallah, sesungguhnya kasih sayang Allah, rahmat Allah, la tatanazzalu, dia takkan turun mana-mana majlis dalam dia ada pemutus silaturahim. Nampak tak? Nabi cerita. Nabi kata sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, dia takkan turun walaupun kita baca doa panjang macam mana pun dalam jemaah. Bukan nak kata siapa-siapa, mana-mana pun, masjid kah, surau kah, mana tempat kah, apakah, kita pergi doa pada Allah Ta'ala tu panjang-panjang ni, sama ada Allah Ta'ala terima ataupun tidak, sama Allah Ta'ala ni dia dengar kita punya doa tu, tapi sama ada makbul ataupun tidak, wallahu a'lam, sama ada Tuhan nak makbul ataupun tidak, tu semua rahmat dia. Doa kita tu diterima oleh Allah pun atas kerana rahmat dia, kasih sayang dia. Maka syarat dia apa dia? Fa inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah la tatanazzalu, dia tak akan turun kalaulah dalam majlis itu ada pemutus silaturahim. Tak kira masjid, tak kira surau, tak kira dewan, tak kira mana-mana tempat pun, ada majlis di situ orang memutuskan silaturahim, dia kena settle dulu cerita dia ni. Dia kena bagi clear dulu, dia kena minta ampun, minta maaf dulu, dia kena settle dengan orang yang diputus silaturahim tu, dia kena settle dengan orang yang dia kelahi gaduh tu. Barulah kalau dia nak doa dia tu diterima oleh Allah, kalau dia nak rahmat Allah tu turun pada majlis itu, dia kena buat benda tu. Kalau tak, panjang-panjang doa kita pergi baca, Allah Ta'ala tak makbul. Pasal apa? Tidak ada rahmat Allah Ta'ala dalam majlis itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka tajuk ni penting atau tidak, berat ataupun tidak,
Berat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berat pada Allah Ta'ala, berat kepada Rasulullah, tapi ringan kepada manusia. Tu pasal kita cerita dulu. Saya nak tanya tuan-tuan, putus silaturahim ni dia jenayah ke tak jenayah? Pada kita lah, dia jenayah ke tak jenayah? Nak tahu jenayah ke tak jenayah, pergi report polis lah. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Saya nak buat report. Awak dah ni kami kelahi adik-beradik. Boleh tanya ada pukul-pukul? Tak ada. Ada apakah ancaman bunuh kah apakah? Tak ada. Ada cedera? Tak ada. Habis tu apa cerita? Tak ada. Kami kelahi takat-takat left group. Ada cerita tak selesai lagi. 10 tahun dulu punya cerita. Tanah pusaka tak settle lagi. Otak puas hati ambil tindakan left group. Start daripada tu raya pun tak singgah ada. Walhal kalau sebelum ni raya ni dia rumah nombor 1 kita pi. Dia rumah Abang Long kita. Lepas kita ziarah kubur, rumah dia lah. Pasal apa? Dia dekat dengan kubur. Kan? Tiba-tiba kita langkau rumah dia, kita pi rumah angah kita pi rumah alang kita pi rumah atih kita pi rumah ni alung ni, kita tak pi. Yang paling sedap benda ni apa dia? Anak-anak lah. Pasal apa? Dia tahu dah skrip. Selalu kalau balik raya, ayah mesti singgah rumah alung. Sebab apa? Lepas kubur rumah alung lah. Alung tu dekat dengan kubur. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Rumah alung ni duit banyak sikit dapat. Duit raya. Kan? Pak Long depa ni orang kaya. Yang Pak Ngah depa ni apa semua bagi setakat RM5, RM10 dah. Pak Long ni bagi 50. Anak-anak ni dah bajet dah. Oh, duit raya tahun ni. Macam ni ya. Tiba-tiba tak singgah rumah alung tu. Miss lah. Kuranglah bajet mereka tahun ni. Maka anak-anak tanya, ayah, rumah Pak Long awak tak singgah? Kita pergi cakap ke anak kita, diam. Suruh diam terus. Bini tanya pula, bang, anak-anak tanya, kenapa tak singgah rumah Long? Hang driver ke aku driver? Nampak lah. So, apa masalah dia ni? Dia ada something wrong dengan adik-beradik dia. Orang macam ni tiada rahmah Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dia bukan jenayah besar di sisi kita. Dia jenayah paling besar di sisi Allah. Walaupun ringan di kalangan kita. Sebab Nabi beritahu, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tak masuk syurga orang yang putus silaturahim. Yang dimaksudkan oleh Nabi yang tak masuk syurga tu bukan penyamun, bukan samsing besar, bukan gangster besar, bukan peragol, bukan itu, bukan ini. Bahkan golongan yang memutus silaturahim pun tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk syurga dia. So berat atau tidak? Berat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata apa? Ar-rahimu syajanatun Ar-rahimu sijnatun minar rahman faman wasalaha wasalahullah wa man qata'aha qata'ahullah. Artinya rahim itu ataupun silaturahim itu adalah satu daripada beberapa. Artinya silaturahim itu adalah satu daripada teks rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berpengasihan. Apa maksud dia kata di sini teks? Allah Subhanahu wa Ta'ala nak cipta perkataan rahim itu, dia terpaksa buang nun daripada kalimah rahman. Kan? Dulu kita dah sebut dah. Dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala kata apa? Ana ar-Rahman. Aku adalah Allah yang Maha Pemurah. Maka Allah nak cipta satu kalimah yang dipanggil rahim, kasih sayang. Maka dia terpaksa buang satu huruf daripada perkataan rahman. Apa yang dia buang? Huruf nun. Daripada ra, ha, mim, nun.
So nun tu dia buang, jadilah rahim. Baik, muslimina muslimat ada rahmati Allah. Kemudian dia kata apa? Faman wasalaha wasalahullah. Siapa sambung silaturahim, Allah sambung hubungan dengan dia. So ada connection dengan Allah Subhanahu wa taala. Punyalah penting, punyalah Allah Taala ambil berat soal silaturahim ni, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut faman wasalaha wasalahullah. Siapa sambung hubungan silaturahim, yang tak bercakap jadi bercakap balik, yang berkelahi jadi damai balik, yang tak sembang jadi sembang balik, yang masam muka selama ni manis muka balik, yang tak teguk balik. Wasalahullah, Allah sambung Allah sambung hubungan dengan dia. So kalau Allah Ta'ala sambung dengan kita, ada connection dengan Allah, agak-agak yang kita tadah ni cepat tak cepat dapat? Cepat lah. Ni kita bulan Ramadan ni kita macam-macam minta tuan-tuan. Tahun ni anak kita nak puasa, kita minta, kita pulun cukup-cukup dalam doa kita. Tak cukup dengan tu, tahajud malam, qiyamul lail kita, solat hajat kita, semua kita minta dengan Tuhan macam-macam ni. Kita ada sakit, kita minta Tuhan ni supaya sihat. Isteri kita sakit, kita minta supaya Allah Ta'ala bagi sihat. Yang isteri pula ada masalah dengan laki dia, laki dia suka pergi bagi sakit hati dia. Laki dia tak sakit, tapi laki tu menyakitkan hati dia, maka dia doa pada Allah ni macam-macam. Kan? Samalah juga tahun ni isteri dia bakai melahirkan anak, dia minta supaya nanti anak tu lahir sihat. Begitu jugalah tahun ni dia macam-macam dia nak minta pada Allah, ataupun dalam hidup dia 1001 doa dia nak mohon pada Allah. Yang ni kena clear dulu. So sebelum nak minta dengan Allah Ta'ala ni macam-macam, hak ni kena clear dulu. Pasal Nabi kata tadi apa? Faman wasalaha wasalahullah. Siapa jaga silaturahim, Allah Ta'ala jaga hubungan dengan dia. Allah Ta'ala dekat dengan dia. Wa man qata'aha qata'aha Allah. Siapa pula putus silaturahim, Allah disconnect dengan dia. Faham? Disconnect apa dia? Tak ada hubungan apa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? So kita doa tadi tu doa sajalah. Yang kita selama ni doa tu doa sajalah. Sama ada Allah Ta'ala terima ataupun tidak doa tu, Tuhan cek dulu, dia ni ada tak putus silaturahim dengan siapa-siapa. Tuan-tuan, siapa yang dengar malam ni? Malam pula kan, pagi ni kalau ada apa-apa di kalangan kita, dia ada problem dengan adik-beradik dia, dia ada masalah dengan kawan dia, satu jemaah dia ada masalah, ataupun dengan jiran sebelah menyebelah dia, ataupun dengan mak menakan dengan pak menakan dia, ataupun ada problem dengan anak-anak dia, benda ni bagi clear. Tak berbaloi kita pergi simpan lama-lama tak bercakap dengan orang ni, hakikatnya merugikan kita sendiri. Tak berbaloi. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata apa? Masalah ke-190. Rahim itu yang dihubungkan itu adalah umum dan ada khas. So silaturahim ni dia ada umum, dia ada khas. Apa khas? Spesifik. Umum, general. Baik, maka yang am itu adalah rahim agama dan wajib menghubungkannya dengan berkasih-kasihan dan beringatan-ingatan jaga dan adil dan insaf, dan juga menguruskan segala hukuk yang wajib dan yang sunnah. Sama ada kita jaga hubungan silaturahim tu kerana agama. Kan? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Kurang-kurang kalau sekiranya kita marah, kita benci dengan orang tu pun kurang-kurangnya kerana agama. Kan? Kita ada 5 buah kenduri. Nombor 1 kita pi, nombor 2 kita pi, nombor 3 kita pi, nombor 4 kita pi, nombor 5 kita tak pi. Kan? Orang tanya kita, kenapa tak nampak muka rumah sekian. Tak mau pi lah. Awak kata. Selalunya orang tak nak pi pasal apa? Terlalu banyak sangat kenduri. Maka dia bahagi-bahagi masa, dia wakilkan. Tapi yang ni dia tak mau pi.
Nombor 1 dia pi, nombor 2 dia pi, nombor 3 dia pi, nombor 4 dia pi, 5 dia tak pi. Walhal deret-deret tu je. Ataupun dia boleh pi tu, rumah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, kenduri sebelah dia tak pi. Selang 2-3 buah rumah aja kenduri tu. Yang tu dia tak pi. Hak jauh-jauh dia pi. Belah Ipoh dia pi. Gopeng dia pi, tempat saya. Kampar dia pi. Dia boleh pi sampai Selim Riba, dia boleh pi sampai Tanjung Malim tu. 2-3 buah rumah selang dia aja. Dia langkau tu dia tak pi. Bila orang tanya kenapa tak nampak muka? Ada. Dah ada apa? Ada apa kata? Aku tak boleh pi rumah dia. Awak tak boleh pi rumah dia. Aku bendera lain. Bendera. Allahu Akbar. Tuan-tuan sedar tak sedar? Benda ni banyak tak settle lagi ni. Sampai ketua dia pergi pegang dia punya ideologi tu. Dia pergi tengok bendera orang tu lain daripada dia. Dia tak mau pergi kenduri tu. Bukan orang sini, belah Afrika. Yang ni kena clear. Terutama bulan Ramadan ni. Sebab tu bulan Ramadan syahrun tarbawi, bulan tarbiyah kita. Dia bukan suruh kita semata-mata untuk sembahyang. Dia bukan suruh kita semata-mata untuk tarawih. Dia bukan semata-mata suruh kita banyak sedekah. Dia suruh kita clarify benda-benda ni. Buang benda-benda yang tak elok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak mau ni sepanjang Ramadan ni kita pulun habis. Saya percaya tuan-tuan pulun tarawih tuan-tuan pulun dengan sedekah tuan-tuan. Kita sedekah ni macam buang sampah. Faham tak? Macam mana kita tak sayang sampah tu, macam tu lah kita tak sayang duit kita. Berapa yang ada dalam poket ni kita keluar. Pasal apa? Kita tahu bahawa Nabi SAW janjikan apa? Makin banyak kita sedekah, makin banyak, makin dekat kita dengan Allah. Makin banyak lagi sedekah, makin dekat kita dengan syurga Allah. Banyak lagi sedekah, makin jauh kita daripada neraka Allah. Kita nak yang tu, kita jadi satu orang yang gila bersedekah. Kita sedekah ni macam buang sampah. Tak sayang langsung duit ni. Oh, takut tuan-tuan. Leceh lah kalau apa yang kita buat selama ni rupanya tak ada makna di sisi Allah. Pasal apa? Silaturahim tak jaga. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Maka kalau tak kerana apa pun, kalau tak kerana bangsa pun, peganglah silaturahim tu kerana agama kita. Agama meminta kita supaya apa? Jaga silaturahim. Walaupun hang pi kata apa, hang fikir apa, pemikiran hang berbeza, ideologi hang berbeza, apa sahaja yang dalam kepala otak kita ni semua berbeza dengan orang, tapi atas nama agama yang satu ni kita mesti jaga silaturahim. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Maka yang am itu rahim agama dan wajib menghubungkannya dengan berkasih-kasihan dan ingat jaga dan adil dengan insaf dan menguruskan segala hukuk yang wajib dan yang sunnah. Maka kita jaga semua. Paling tidak apa kita ambil berat semua orang. Itu silaturahim. Bagi salam kepada semua orang. Itu silaturahim. Dengan kawan kita musim PKP ni. Kan? Mereka dalam keadaan kesusahan. Selama ni yang boleh kerja kena berhenti kerja. Berapa banyak tuan-tuan kena berhenti kerja? Pasal apa? Company tutup, gulung tikar. Habis macam mana dengan dia punya staff? Kerja-kerja habis, tak ada kerja. Pergi minta pula kerja pula. Semua dia kata nak minta kerja dengan kami, cik. Kami pun nak kurangkan pekerja, cik pula nak minta kerja dengan kami. Semua duk kata macam tu. Allahu Akbar. Maka pergi bagi bantuan. Baik, itu yang dikatakan silaturahim secara am. Dan ada pun rahim yang khas itu, maka iaitu menambahkan nafkah atas kerabat dan melihat jaga-jaga ahwal mereka itu dan tidak berapa ambil salah kesilapan mereka itu. Silaturahim yang secara spesifik pula apa? Adik-beradik. Apa salah mereka kepada kita selama ni? Orang Arab kata balas. Never mind lah. Yang penting jaga hubungan silaturahim. Ya, mungkin selama ni kita ada sakit hati dengan dia. Pasal apa? Dalam grup tu dia cakap kita macam-macam. Kita ada sakit hati dengan tindakan kita, tindakan dia. Kita ada sakit hati dengan kata dia.
Kita ni, adik-beradik kita pendam rasa. Sampai ke satu tahap kita left group tu. Patutnya grup itu memudahkan kita. Pasal apa? Selama ni kita nak kena jumpa. Kalau kita nak jumpa adik-beradik kita kena balik kampung. Betul tak je? Sebelum ada handphone ni, sebelum ada grup WhatsApp ni, nak jumpa adik-beradik tu kena macam mana? Kena pergi balik kampung lah. Setahun sekali, itu pun waktu raya. Kan? Kena bahagi masa pula dengan bini pula. Okey, raya puasa balik kampung abang, raya haji balik kampung awak. Alhamdulillah. Ataupun paling tidaknya apa? Masa bila kita jumpa adik-beradik, kalau ada kenduri kenara, time tu lah nak jumpa pun. Ataupun time bila kita nak jumpa adik-beradik, musim luruh durian. Kalau ada durian. Kan, musim buah. Alhamdulillah, teknologi yang ada lah ni patutnya memudahkan kita. Pasal apa? Boleh jumpa adik-beradik tu. Boleh buat video call lagi. Ni, dalam handphone ni, dekat tapak tangan tu je. Kita jumpa alung kita jumpa angah kita jumpa Pak Tam kita jumpa ayah kita, mak kita, semua adik-beradik. Bahkan boleh buat meeting keluarga pula. Google Map. Google Meet. Pagi ni blur sikit. Kita boleh meeting pula dalam Google tu. Punyalah teknologi hari ni yang sepatutnya membantu kita merapatkan lagi hubungan silaturahim tu. Tapi dia tak guna teknologi itu, tapi dia guna teknologi itu bukan untuk pahala, untuk dosa. Dahlah dia pergi Facebook, dalam Facebook dia pergi guna Facebook itu untuk tambah dosa, dia pergi guna Instagram untuk tambah dosa, dia pergi guna apa-apa pun untuk tambah dosa. Dia ada blog, gunakan blog itu untuk menebarkan, untuk sebarkan fitnah, untuk sebarkan hasud itu, hasud ini, maki hamun itu, maki hamun ini. Dia tak guna teknologi itu ke arah dekat dengan Allah, tapi dia guna teknologi itu untuk jauh daripada Allah. Sama juga dengan WhatsApp group ni. Patutnya dia pergi guna WhatsApp group itu untuk sambung silaturahim, tapi dia guna sebaliknya. Rugi. Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang dikatakan sambung silaturahim secara spesifik. Dan kata Abi Jamrah dan kata Ibnu Abi Jamrah adalah menghubungkan silaturahim itu dengan harta dan dengan ditolong atasnya apa hajatnya dan menolakkan mudaratnya. Tuan-tuan ingat dengan kata kita tak boleh sambung silaturahim, sambung. Kita tolong orang daripada orang tu tak kenal kita, jadi kenal kita. Itu silaturahim. Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Saya buat contoh apa? Kan? Anak kita alhamdulillah dapat masuk asrama penuh. Tu yang susah nak masuk tu pasal dah penuh dah asrama. Kan? Berapa ramai yang tak tahu sistem asrama penuh ni. Ada orang ingat bila dapat surat daripada asrama penuh. Macam saya di Gopeng, SBPI Gopeng, Sekolah Berasrama Integrasi Gopeng. Ada orang ingat bila masuk asrama penuh ni free of charge. Sebab dalam surat pun tulis tawaran memasuki ke asrama penuh. Dia pula orang kampung, mai tang baling tu. Baling Kedah, noreh getah, dah lah hujan, nak noreh apa? Hujan hari-hari. Dapat tu, anak dapat tawaran masuk asrama penuh. Katalah dalam kampung dia tu tak ada seorang pun dapat masuk asrama penuh selama ni. Anak dia seorang. Tu dia, bukan main happy dia, seronok sebagai ayah ni. Tengok-tengok dapat masuk asrama penuh, pergi sewa pula satu taksi pula. Alhamdulillah dapat tawaran asrama penuh di Gopeng ni. Daripada Baling tu 3-4 jam dia pergi travel, pergi ke Gopeng. Sampai dekat dewan tu, dewan sepaguna tu, dewan tempat orang kumpul, dia beratuk, tengok depan dia ada orang duk kira-kira duit, RM50, RM100 duk kira-kira. Dia pergi tanya orang depan ni, cik nak beli apa? Orang kampung ni mana tu?
Cik, saya nak tanya ni yang keluar duit banyak-banyak ni nak beli apa? Kata beli apa pula pakcik? Kata tak, ni keluar duit banyak-banyak ni. Ni duit ni untuk bayar yuran anak kita lah. Lah, kena bayar ke? Awak pula pakcik? Saya ingat percuma. Marah. Orang kampung. Orang depan tu pula dia capui mulut. Dia kata pakcik masuk jamban pun kena bayar 3 rupang. Mulut. Ni kan pula masuk asrama. Dia pergi raba poket, dia tanya orang depan ni, berapa kena bayar? Sebenarnya asrama penuh ni tuan-tuan, dia ada kategori. Ada miskin, ada separa miskin, ada kaya. Kan? Gaji lebih daripada 5,000, bayar full. Kan? Gaji daripada 3,000 ke atas, bayar separuh. Tapi kalau kategori miskin, dia percuma. Katalah tak ada sistem tu. Kerajaan tak bagi sistem tu. Semua kena bayar sama. So dia tanya orang depan ni, berapa kena bayar? 1,200. Dia pergi cek poket dia, tengok duit ada 120 aja. Tu pun nak bayar taksi ni. Kan? Ini drama aja, tak ada dalam kitab Bahrul Mazi. So dia pergi tarik tangan anak dia, dia kata, kak, sekolah dibaling mudahlah. Ayah tak mampu nak hantar hang ke sekolah ni. Anak pula merampai, kata, alah, habis tu cik mengaji, cik belajar rajin-rajin nak buat apa? Cik belajar rajin-rajin untuk apa? Cik memang nak sekolah ni. Ni cik dapat 6A ni. Ayah suruh dapat 6A, cik dapat dah 6A ni. Semata-mata cik mengaji dapat 6A ni, memang tujuan nak masuk sekolah ni lah. Tiba-tiba dah masuk dah sekolah ni, ayah tak bagi pula. Alah, anak pergi kata lagu tu lah. Tak mau cik nak sekolah ni, cik nak sekolah ni. Oh, hai, pening kepala tuan-tuan. Tengok dalam poket ada 120, ni nak kena bayar 1,200 ni. Dia jadi dilema. Akhirnya ayah ni buat apa? Bersandak kat dinding ni, kepiah ni tutup muka. Toyak. Tiba-tiba kita nampak satu orang tua buat macam tu. Satu orang tua dia bersandak kat dinding, lepas tu pergi ambil kepiah tutup muka pula. Kita pergi tanya dia, kita jadi satu orang yang nak ambil tahu. Kata, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Dia buka kepiah dia. Ni awak toyak sorang-sorang ni. Dah, saya tak tahu nak cakap apa, saya blank. Dia kata, awak, anak saya dapat Alhamdulillah 6A keputusan UPSR, dan saya bangga dengan dia, dan saya cukup gembira bila anak saya dapat masuk sekolah ni. Tapi saya tak ada duit. Saya orang kampung, saya peneroka, saya penoreh getah. Lah ni getah pula tak berapa harga, tak berapa duit sangat harga dia. Lepas tu hujan pula. Saya orang kampung, saya memang nak anak saya sekolah ni, tapi nak buat macam mana? Saya tak ada duit. Tiba-tiba dia jadi satu orang apa? Kita jadi satu orang apa? Willing to help. Oh, pasal tu kau pakcik teroyak. Tak apa pakcik, saya bayar. Ni kata silaturahim. Punya panjang drama. Apa ustaz ni cerita? Rupanya dia punya point silaturahim. Nampak tak? Daripada tak kenal jadi kenal. Silaturahim ni bukan setakat kita pergi ziarah rumah orang tu, bukan setakat kita ni pergi ziarah rumah adik-beradik kita. Dengan duit boleh silaturahim. Kita kata tak apa pakcik kata tadi masa saya pergi bank tadi saya ada keluar duit lebih. Berapa nak kena bayar? 1,200. Tak apa, saya bayar. Dan pakcik tak payah bayar kat saya kira zakat. Alhamdulillah. Dia peluk orang tu, berjurai air mata. Dia kata, cik, saya tak kenal cik pun. Cik bukan darah daging saya. Cik bukan adik-beradik saya pun. Saya telefon dah adik-beradik saya. Semua duk cakap benda yang sama. Nama yang anda hubungi tidak dapat apa? Nama yang anda tak dapat dihubungi. Semua kata benda yang sama. Walhal tu bukan kata adik-beradik dia, tu operator. Dia dah telefon dah adik-beradik dia. Adik-beradik ada 5-6 orang. Dia pergi telefon semua. Adik-beradik tahu pula dah. Kalau dia ni telefon mesti nak minta duit.
Semua pakat-pakat off telefon. Nama yang anda dial tak dapat dihubungi. Saya dah hilang punca, dah nak cari duit ni, tiba-tiba cik datang ni, dia peluk, terima kasih, nanti saya akan bayar. Tak apa, atau saya bayar. Saya kira sedekah, saya kira zakat. Dia pergi pesan kepada anak perempuan dia ni, akak ingat pakcik ni. Sampai bila-bila kakak kena ingat pakcik ni, jangan putih hubungan silaturahim dengan dia ni. Sampai bila-bila keluarga tu akan rapat dengan orang yang menolong ni. Yang ni dikatakan silaturahim dengan harta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan bermanih muka dan mendoakan. Pendeknya ialah menyampaikan yang boleh disampaikan daripada kebajikan dan menolakkan barang yang berupaya menolaknya daripada jahat dengan sehabis-habis upaya. Itu juga dipanggil silaturahim. Paling tidak senyum dengan orang, silaturahim. Ini kita suka senyum dengan orang, kita pula perungui dengan orang, awat. Kita garang dengan orang, tapi kita nak senyum, orang senyum dengan kita. Kita nak bini kita selalu smile dengan kita, selalu senyum dengan kita, tapi kita cengeng dengan dia. Tak boleh lah. Di antara tanda-tanda iman yang sempurna apa dia? Wa an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Nampak? Saya baca hadis, tuan-tuan nak lari mana? Wa an tuhibba linnas, buatlah apa yang manusia lain suka. Seperti mana kamu suka manusia tu buat ke kamu. Maksudnya apa? Apa kita suka orang lain buat kat kita, kita buat dulu. Kita suka orang bagi hadiah kat kita, kita bagi hadiah kat orang. Kita suka orang minta maaf dengan kita minta maaf dengan orang. Kita suka orang senyum dengan kita senyum dengan orang. Itu tanda iman sempurna. Wa an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Kita suka bini kita minta maaf dengan kita, tapi kita tak minta maaf dengan dia. Hari raya ni sampai pukul 3 pagi, bini kita karang skrip. Apa dia nak minta maaf dengan lelaki dia? Dia dah dengan gosok baju lagi, dengan gosok baju kita lagi, samping kita lagi, anak-anak kita lagi. Dia nak gosok baju korong dia. Dia baju korong dia tak payah gosok sebab Sabela. Benda tak payah gosok, berapa nak gosok? Akhirnya bila time yang dinanti-nantikan tu, dia minta maaf dengan lelaki dia. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya sebagai isteri abang dah 20 tahun dah. Saya minta maaf, saya minta ampun, maaf zahir dan batin kalau saya ada salah silap. Saya tahu saya bukan perempuan yang baik untuk abang saya. Punyalah dia karang skrip, kita jawab apa? Tu lah. Satu harkat. Yang perempuan ni tadi, dia punya karang skrip untuk minta ampun dengan suami dia. Tu dia 50 patah perkataan. Suami jawab apa? Bini ni ingat suami dia akan cakap balik apa? Yalah, abang pun sama, abang pun minta maaf, abang pun bukan sempurna apa. Dia pergi jawab lagu tu je. Abang tak minta maaf dengan saya kan? Awak aku nak minta maaf dengan hang pula. Hang banyak dosa dengan aku tak buat dosa. Come on lah. Ini bukan sempurna iman. Orang yang sempurna iman, wa an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Buat apa benda yang orang lain suka, seperti mana kita suka orang lain buat benda yang kita suka. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau terkasak bahasa. Saya ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya. Sebab walaupun lambat lagi, tapi inilah kesempatan yang ada pun. Saya mohon ampun, saya minta maaf kalau selama saya berada dan berkongsi dengan tuan-tuan dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni, ada dosa saya, ada silap saya, ada kasak saya, dan ada menyentuh mana-mana pihak. Saya minta ampun, saya minta maaf. Apa yang saya buat, apa yang saya sampaikan tak lain dan tak bukan. Nawai itu saya bukan nak sindiak orang, nak tibai orang, nak kenen siapa-siapa. Sebab kalau niat saya daripada rumah nak kenen orang, nak tibai orang, sindiak orang, perli orang, saya tak ada pahala. Saya niat nak tarbiyah. Itu saja. Dan saya akan sampaikan sebaik yang mungkin. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Jadi saya minta ampun apa yang saya kongsi sama-sama dengan tuan-tuan selama hari ini, saya halalkan dunia dan akhirat. Begitu jugalah saya mengharapkan tuan-tuan supaya ampunkan dosa saya, keluarga saya, dunia dan akhirat.
Wallahu alam. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya halim, ya Allah ya latiful khabir, wa ya mujibas sa'ilin. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah, kami mohon redamu ya Allah. Redalah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa kami selama hari ini ya Allah. Bersihkanlah segala dosa kami ya Allah, walau setinggi langit-Mu ya Allah, walau seluas lautan-Mu ya Allah. Ampun dosa kami ya Allah ya arhamar rahimin. Ampun dosa ibu kami, redailah ibu kami. Perempuan inilah yang melahirkan kami, perempuan inilah yang bersabung nyawa buat kami. Perempuan inilah yang berbekas luka dan parutnya di badannya kerana mengeluarkan kami, kerana melahirkan kami. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ampun dosa ibu kami. Perempuan inilah yang sentiasa mendodaikan kami ketika tidurnya kami. Perempuan inilah yang menyuapkan rezeki buat kami. Perempuan inilah yang membalut luka kecil kami. Perempuan inilah yang sentiasa menitipkan doanya buat kami. Perempuan inilah yang sentiasa memikirkannya untuk kami. Perempuan inilah yang bersusah payahnya buat kami. Perempuan inilah yang sentiasa alah dan mabuknya untuk menjaga kandungan untuk kami. Perempuan inilah yang sentiasa mengharapkan kasih sayang-Mu, menjaga anak-anaknya yakni kami. Perempuan inilah yang sentiasa bersusah payah untuk kami. Jika ada dosa bagi ibu kami, ya Allah Engkau ampunkanlah dosanya, Engkau ampunkanlah salah silapnya, walaupun sebesar dunia ini dosanya ya Allah, walau setinggi langit-Mu ya Allah, walau seluas lautan-Mu ya Allah. Ampun dosa ibu kami ya Allah, ampun dosa ayah kami. Lelaki inilah yang mengazankan ke telinga kami, kerananya kami Islam ya Allah, kerananya kami mengucap syahadah ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ampunlah dosa lelaki ini. Kami lihat sendiri ya Allah, ayah kami bersusah payah menjaga kami. Ayah kami inilah yang sentiasa siang dan malam, pagi dan petang, hujan dan panasnya ya Allah mencari rezeki buat kami. Ada dosanya lagi ya Allah. Engkau ampun dosa lelaki ini, Engkau ampun dosa bapa kami ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ampun dosa suami kami yang melindungi kami, yang memayungi kami, yang tempat kami mencurah kasih dan manja. Ya Allah ya arhamar rahimin. Jadikanlah suami yang baik ya Allah, suami yang membimbing kami ke jalan-Mu yang diridai Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ampun dosa suami kami ya Allah, ya Allah ya Allah. Kami ada istri ya Allah,
Allah, yang menjadi tulang belakang kami, yang menjadi pendamping kami, yang menjadi rakan dan kawan kami, sentiasa memikirkan kami, sentiasa menitip doanya buat kami, sentiasa menyediakan makan, minum dan pakaian buat kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampun dosa kami ya Allah, kerana tidak berterima kasih kepada istri kami. Andai ada dosa istri kami ya Allah, Kau ampunkanlah ya Allah. Ya Allah, kami melihat sendiri betapa susah dan siksanya melahirkan zuriat kami, betapa susahnya mereka melahirkan anak-anak kami. Andai ada dosanya ya Allah, walau seluas lautanmu ya Allah, ampun dosa istri kami. Terimalah pahala dan ganjarannya ya Allah di syurga nanti. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami ada anak-anak kami. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami dan zuriat kami dan juga keturunan kami. Peliharalah mereka ke jalan yang Kamu redai. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampun dosa anak-anak kami. Ya Allah, murahkanlah rezeki mereka ya Allah, bimbing dan pimpinlah mereka dan peliharalah mereka ke jalan yang Kamu redai. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jagalah harta kami, hindarkanlah harta kami dari perkara haram dan syubhat ya Allah. Berkatilah hidup kami dan rahmatilah hidup kami. Rabbana hamlana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.